Jika berlaku perceraian, adakah harta isteri dikira sebagai harta sepencarian untuk dibahagikan bersama suami? Dia macam ni. Dia sebenarnya ada dua perkara lah kat sini. Pertama, perkara yang berlaku di Malaysia ni, iaitu tuntutan harta sepencarian apabila mana-mana pasangan meninggal, tuntutan harta sepencarian di mahkamah. Yang itu saya rasa saya tak perlu sentuh lah. Sebab dia dah kena masuk mahkamah. Sebab tak boleh kita nak claim, katakan itu sepencarian suka-suka. Tak boleh. Dia kena masuk mahkamah. Maka mahkamah akan tentukan berapa harta sepencarian tu. Jadi yang itu mesti kena masuk mahkamah. Itu dari segi sudut undang-undang Malaysia. Satu lagi dari sudut syarak. Dari sudut syarak berbeza sikit. Sebab syarak tak semestinya kena masuk mahkamah. Belum masuk mahkamah ke? Bila meninggalnya ayah, nak difaraidkan, nak dibahagikan harta-harta kepada waris, perlu masuk mahkamah ke? Hukum syarak tak perlu masuk mahkamah. Janji ikut pembahagian yang betul lah ikut pembahagian faraid tu. Tak perlu masuk mahkamah. Habis kena masuk mahkamah tu, itu undang-undang dunia. Contohnya nak tukar geran tanah, geran kereta, geran motor, nak buat keluar duit dalam bank, tak boleh buat keluar sebab nama orang lain. Mana boleh orang lain buat keluar? Kena ada surat pengesahan tu yang mahkamah keluarkan. Maka itu yang kena masuk mahkamah. Tapi secara asalnya, mana kena masuk mahkamah? Jadi saya tak nak bincang yang berkaitan kena masuk mahkamah. Itu kuasa hakim. Jadi kalau katalah ayah dia tak ada tinggal tanah, kereta semua tak ada, yang ada tinggal duit 100,000. Duit tu pula ada dalam rumah tu 100,000. Tak payah masuk mahkamah. Kenapa pula nak masuk mahkamah? Tak boleh masuk mahkamah. Jadi bagikanlah anak lelaki ada 2 orang, anak perempuan ada 2 orang. Maka bahagikanlah. Anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Tak masuk mahkamah pun tak apa. Okey. Begitu juga harta sepencarian. Harta sepencarian dari segi hukum syarak yang tak perlu masuk mahkamah ni, iaitu apabila, saya ambil contoh yang tak perlu masuk mahkamah. Contohnya kereta tak boleh. Contohnya dia beli TV. Beli TV yang mahal lah, TV besar. Mahal. Harga 20,000. TV macam wayang tu. Mahal tu harga TV. Beli tu sama-sama beli. Suami ada bayar, isteri pun ada bayar. Pakai duit asing-asing lah sama-sama. Jom kita kumpul, kita kumpul, cukup duit 20,000 kita beli. Sama-sama kumpul. Isteri kerja, laki pun kerja. Kemudian beli TV tu. Itu sepencarian. Itu syaraknya sepencarian. Memang real dah kan? Sama-sama buat keluar duit. Maka sepencarian lah tu. Yang itu tak payah masuk mahkamah. Jadi maka kena bahagi 2 TV tu. Maksudnya jual 20,000. Kalau jual dapat sikit 10,000 aja sebab dah second. 10,000. 10,000 tu perlu dibahagikan secara faraid lah dekat waris-waris. Bukan. Jual 10,000. Kemudian sepencarian tu maknanya untuk suami ada, untuk isteri ada. Bila jual, nilai dia 10,000. Dah dapat 10,000 tu, 5,000 dapat kat isteri tu. Kalau suami mati. Kalau isteri mati, suami lah. Kalau suami mati, isteri lah. Mana-mana satu lah. Jadi kalaulah mati ataupun berlaku perceraian, sama juga. Mati ataupun berlaku perceraian, samalah. Jadi macam mana nak dibahagikan? Mati dengan bercerai ni sama je. Dia tak ada beza pun. Bercerai asing, mati sama je. Okey, jadi bila berlaku perceraian lah contohnya, maka TV tu nak kena kerat 2. Maka dijual, bahagi 2. Okey, dibagi 2. Tapi tak adalah faraid sebab dia tak mati. Saya saja nak kena ke faraid tadi. Soalannya cerai. Jadi oleh kerana tak ada yang mati, maka kena bagi 2. Ya, kena bagi 2. Sebab harta tu harta sepencarian. Sama-sama beli. Kalaulah harta isteri yang isteri dapat sebelum kahwin, dia dah ada,
Tu isteri punya. Dan ketika berkahwin pun dia kerja, dia simpan. Bila bercerai, kenapa pula nak berlaku pembahagian harta sepencarian? Sebab itu memang isteri punya. Duit dalam bank isteri punya lah. Jadi yang nak kena bagi harta sepencarian ni adalah yang sama-sama cari bayar rumah sama-sama. Rumah ni rumah siapa? Rumah ni rumah kita berdua. Kongsi rumah. Dia beza dengan rumah ni rumah suami. Isteri tolong bayar. Itu lain. Itu isteri tolong. Tapi hak suami. Ada yang beli rumah dua-dua punya. Dia dua-dua. Owner dia ada dua orang, iaitu suami dan isteri. Bila bercerai, bila mati pun samalah bila bercerai, maka kena bagi dua lah rumah tu. Adalah harta sepencarian. Sebab sama-sama bayar. Real boleh nampak. Tapi kalau kata suami, kadang-kadang isteri dia selalu juga bayar rumah. Tapi rumah suami punya. Isteri tolong bayar bila suami sesak. Tolong bayar. Bila nama tolong, dia bagi duit, dia tak jadi harta pencarian sebab dia nama tolong. Dapatlah pahala tolong. Jadi, yang kata harta pencarian yang perlu dibahagikan, yang betul-betul cari sama-sama. Sama-sama beli. Kalau suami beli barang sofa, suami punya. Kat rumah, nak bagi pencarian apa punya, suami yang beli. Begitulah. Jadi kalau isteri beli, dia punyalah. Nak pencarian kenapa pula? Dia punya. Sebab isteri beli pakai duit dia sendiri. Ataupun duit yang dia ada, harta yang dia ada sebelum kahwin lagi. Jadi kenapa pula nak bagi dengan suami? Tidak. Yang kata harta pencarian, yang sama-sama cari. Yang sama-sama bayar. Yang kongsi beli. Tu. Okay. Jangan bertukar dengan yang tolong-tolong ya. Abang nak beli motor lah, tak cukup lagi 1,000. Tak apalah, saya tolong abang, saya top up 1,000. Maknanya dia tolong suami dia bayar 1,000 lagi. Motor harga 5,000, laki dah ada 4,000, dia tolong 1,000. Itu bukan sepencarian. Itu suami punya, isteri tolong. Jadi kena hati-hati kat situ lah. Isteri yang tolong. Bila tolong, dapat pahala tolong suami. Jadi bila dah bercerai, tak boleh lah ambil balik. Itu saya bayar. Tak, itu kan kata tolong. Jangan buruk siku. Habis tu macam mana? Tak ada duit lah nak beli macam ni lah. Kita kongsi beli nak. Kita punyalah motor tu. Itu angkat dia. Kita punyalah. Saya bayar 2,5, abang bayar 2,5. Tapi motor ni sama-sama punya. Sama-sama punya. Sama ada nak letak nama dia ke, nama kita pun tak kisah nama satu tu. Tampik yang penting angkat dia tu. Sama-sama. Jadi keluar 2,5. Sama-sama punya. Bukan isteri bantu. Tidak. Sama-sama punya beli. Maka belilah motor sebiji. Bila beli motor sebiji, tak dapat pahala. Isteri tak dapat pahala, suami pun tak dapat pahala. Sebab beli. Bila beli, jadilah hak milik motor itu sama-sama punya. Tak dapat pahala. Tapi kalau isteri kata, nah lah 2,500, saya top up lah. Abang nak beli, abang nak pakai, tak apalah, saya kesian kat abang. Nak ambil lah, saya bagi kat abang 2,500. Contoh. Maka suami beli. Suami punya. Bukan isteri punya. Sebab isteri tolong. Tapi bila bercerai, tak boleh ambil balik. Sebab pahala yang tolong suami tu besar, pahala tolong suami tu dah ada atas kepala dah. Atas kepala isteri walaupun bercerai. Kalau ambil balik buruk siku, hilang pahala tu. Nampak dia ada beza. Tapi kalau kita kongsi beli sama-sama, kita punya sama-sama, itu akad dia. Maka itu adalah harta pencarian.